Dah mula ke? Assalamualaikum dan selamat tengah hari puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Apa khabar semua? Sudah tentu para penonton sekalian dah mula sibuk sangat. Jadi terima kasihlah kerana meluangkan masa untuk bersama Telenisa tengah hari ini. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, rasanya lega atau resah sekarang kehidupan awam dah semakin pulih. Traffic jam pun dah mula teruk. Jadi ini satu indikator yang paling obvious yang menunjukkan life is going back to normal. Dah boleh pergi kerja, makan di restoran, gunting rambut, jumpa mak bapak dan kaum keluarga di kampung. Jadi yalah, ada normalitinya, namun ia dikatakan normal baru kan. Sanitizer dan mask tu sentiasa ada dalam handbag dan tak boleh bersalaman dengan kenalan atau dengan kolik. Tapi tak apa, kita jaga kita kurangkan ke sini ke sana dan semoga kita bersama sebagai satu negara dapat mengatasi cabaran atau challenge COVID-19 ini. Jadi ini adalah webinar Telenisa yang berterusan. Kami telah banyak fokus dalam webinar-webinar sebelum ni kepada realiti kehidupan sewaktu PKP ini. Dan kami akan terus membawa isu-isu yang wanita terutamanya menghadapi dalam menangani dalam tempoh krisis COVID-19 ni, dari segi kekeluargaan, kewangan, undang-undang dan seterusnya. Tapi pada hari ini kami ingin membawa fokus kepada isu wanita yang berlaku secara berpanjangan, jadi bertahun-tahun. Dan mungkin dalam situasi krisis ini lebih ketara. Pada hari ini kami bangga melancarkan statistik dan dapatan Telenisa bagi tahun 2019. Statistik ini semua sebelum situasi COVID-19, tapi pasti masih relevan dan mungkin lebih serius atau ketara dalam situasi sekarang ini. Ini adalah terbitan tahunan yang keempat. Selalunya kami melancarkan statistik ini bersamaan dengan Hari Wanita Sedunia, tapi tahun ini terpaksa delay sebab PKP. Kami juga ada bersama kami pada hari ini dua orang panelis. Puan Siti Qamariah binti Ahmad Subki adalah Chief Executive Officer atau CEO Institut Wanita Berdaya, dan Cik Suraya binti Zainuddin adalah seorang social media influencer dalam isu personal financing dan women's empowerment dan pengasas blog Ringgit Oh Ringgit. Mungkin Puan Siti boleh memperkenalkan diri sedikit sebanyak kepada penonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana sudi menonton sesi kita pada hari ini. Saya Siti Qamariah Ahmad Subki daripada IWB dan isu berkaitan dengan wanita adalah sesuatu yang memang sangat penting, lebih lagi time PKP ni. Sebelum ini kita memang sering bercakap tentang pelbagai isu berkaitan dengan gender dan juga penderaan ataupun wanita ibu tunggal. Tapi time PKP ni kita lihat mereka yang golongan rentan ni memang sangat terkesan, dan saya akan berkongsi lebih lagi lah dengan panelis kita yang lain. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini. Dan Cik Suraya, kalau sudi memperkenalkan diri. Boleh. Assalamualaikum semua. Nama saya Suraya. Saya pengasas blog ringgitohringgit.com. Saya juga seorang penulis, sebenarnya penulis iklan. So, saya buat kerja digital marketing, kerja penulisan. Sebenarnya sebelum saya terjebak dengan macam dunia blogging ni, saya semasa awal kerjaya saya kerja dekat dalam industri NGO. Tapi always dekat dalam bidang communication. So sekarang ni saya punya approach ialah jom kita bawa approach personal finance dan juga women empowerment dalam dunia kewangan. Jadi hari ini kita excited untuk
tambah sedikit sebanyak yang saya tahu dalam perbincangan. Terima kasih Cik Suraya. Kami akan mendengar lebih lagi dari kedua speaker sebentar lagi, tapi untuk permulaannya saya ingin memberi penerangan tentang statistik untuk Telenisa 2019 ni. Talib kalau boleh letak slide sedia berkenaan statistik dan dapatan bagi 2019. Terima kasih. Kita terus ke slide yang seterusnya. Jadi klinik bantuan guaman ni, slide yang lagi satu. Klinik bantuan guaman ni adalah satu klinik yang memberi nasihat undang-undang mengenai isu-isu berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, undang-undang jenayah syariah. Servis kami adalah diberikan secara percuma dan kami memberi servis melalui saluran seperti Facebook, email, talian Telenisa dan WhatsApp dan juga secara bersemuka. Bagi waktu ni tak ada pertemuan bersemuka, tapi selepas habis tempoh PKP ni kami akan bermula perjumpaan bersemuka sekali lagi. Dan seterusnya program slide seterusnya program NGO Pusat Bantuan Guaman ni di support oleh Pusat Bantuan Guaman Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi mereka telah bekerjasama dengan Telenisa dari tahun 2003 dan ada 29 orang peguam pelatih yang bersama kami pada tahun itu, pada tahun lepas, dan mereka akan diajar tentang undang-undang dan akan dibantu oleh 2 orang peguam Telenisa. Dan slide seterusnya, demografi klien kami bagi tahun 2019 ada pertambahan 610 klien dan ramai juga yang klien berulang. 91% adalah wanita dan yang selebihnya lelaki. Mereka datang dari lokasi di seluruh negara, tetapi kebanyakannya di Selangor dan Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, kerana kita punya office dan headquarters pun di kawasan ini. Jadi profesionnya juga berlainan, dari pelajar ke suri rumah ke self-employed, bekerja sendiri, ke profesional kepada dan lain-lain. Jadi ia merangkumi wanita dan lelaki dari berbagai status dan pendapatan. Slide seterusnya, isu yang selalu, slide seterusnya Talib. Isu yang selalu kami terima ialah berkenaan dengan pembubaran perkahwinan. 3 sebab utama yang selalu diberi secara komplain ialah keganasan rumah tangga, kecurangan dan masalah komunikasi. Dan jenis perceraian yang selalu ada pertanyaan ialah perceraian cara fasak. Fasak ni selalunya adalah apabila ia hendak dituntut oleh pihak isteri dan di mana pihak suami juga tidak bersetuju untuk memberi cerai kepada isteri. Jadi prosesnya lebih rumit dari proses bila seseorang suami menjatuhkan talak, memerlukan banyak keterangan atau evidence, termasuk kalau dalam keadaan keganasan termasuklah laporan polis, laporan perubatan, saksi dan sebagainya. Dan ini adalah kerana pihak hakim mesti tentukan fakta-fakta dia sebelum boleh mengisytiharkan cerai tanpa persetujuan suami atau kadang-kadang tanpa kehadiran suami. Dan slide seterusnya adalah dalam isu nafkah. Nafkah berterusan jadi isu yang
penting dan percentage komplainnya banyak, percentage pertanyaannya banyak. Nafkah isteri adalah satu isu di mana isu yang paling besar ialah suami tidak memberikan nafkah yang secukupnya. Jadi yang tidak diketahui oleh pihak isteri ialah bahawa penyediaan nafkah ni adalah satu tanggungan si bapa dan si suami, dan ia diperuntukkan di bawah undang-undang, dan sekiranya si suami tu tidak boleh memberi nafkah, jadi si isteri tu boleh membuat tuntutan kepadanya di mahkamah. Tetapi sekiranya suami mungkin kalau suami tak ada kerja, penganggur, isteri juga boleh membuat tuntutan kepada seseorang yang bertanggungan, dan ini definisikan di dalam undang-undang. Orang-orang seperti datuk si anak, bapa saudara pewaris di sebelah bapa, dan ini boleh dituntut dari segi nafkah isteri dan juga nafkah anak. Dan isu nafkah anak ni amat penting, perlu ditangani dengan segera, dan kes-kes ni bertahun-tahun dah menjadi percentage yang peratusan yang tinggi, dalam lebih 30%. Dari tahun 2016 kami mula mengumpul data ni, memang peratusannya tinggi, dan ia juga membawa kepada kemiskinan yang melarat bagi kebanyakan ibu tunggal serta juga anak-anak, dan membawa kepada isu-isu seperti isu kesihatan mental dan juga kesihatan secara fizikal, anak-anak pelajaran dan seterusnya. Isu yang seterusnya, slide seterusnya Talib, ialah keganasan rumah tangga. Jadi di sini juga seperti yang dikatakan, keganasan rumah tangga ni memang isu yang sangat serius di waktu COVID-19 ni. Telenisa dalam tahun 2019 merekodkan 199 kes, dan keganasan ni dalam banyak bentuk. Selalunya ia diketahui sebagai keganasan fizikal, tapi klien-klien kami menghadapi keganasan yang jenis lain seperti keganasan psikologis atau kewangan atau seksual dan sosial. Jadi definisi dan keadaan-keadaan di mana bentuk keganasan ni boleh menular ada dibincang dalam buku statistik ni. Jadi kita perlu ingatkan bahawa keganasan ni bukan limited kepada keganasan fizikal sahaja. Dan dalam isu keganasan, banyak mangsa keganasan yang takut membuat report untuk meninggalkan rumah, dan selalunya isunya ialah mereka takut suami akan mengatakan mereka nusyus. Jadi ini tidak benar, kerana nusyus di bawah undang-undang adalah pemakaiannya juga adalah limited, dan jika keganasan berlaku dalam keluarga, memang isteri mempunyai hak untuk memastikan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, dan tidak akan disabitkan nusyus. Dan lagi satu fakta yang penting ialah bahawa nusyus ni ia mesti diisytiharkan oleh mahkamah. Jadi pihak suami tidak boleh bila dah mengadang ke, dah nak marah, pusing kepada suami dan kata kalau buat macam ni engkau nusyus. Jadi itu tidak relevan dari segi undang-undang, ia mesti diisytiharkan di mahkamah. Dan isu seterusnya adalah isu poligami. Slide seterusnya. Pada tahun 2019 kita mendapat 89 klien dalam perkahwinan poligami, sama ada isteri pertama atau isteri kedua, ketiga, keempat, ataupun pihak suami pun ada juga membuat pertanyaan kepada kami.
Isu yang paling ketara ialah dalam kegagalan suami untuk berlaku adil dan saksama untuk menafikan untuk menafkahkan dan menjaga keluarga yang asal dan keluarga yang baru dalam perkahwinan poligami. Jadi dan ini adalah isu yang selalu menyusahkan pihak wanita dan anak-anaknya. Jadi kami telah mengadvokasikan supaya undang-undang memberi peruntukan yang ketat untuk mewajibkan si suami menanggung nafkah isteri dan anak. Dan ia diperuntukkan oleh mahkamah, dan supaya tak ada keadaan di mana sekiranya si suami kata saya memang ada duit, saya boleh berpoligami, tapi bila sampai waktu nak buat tu suddenly tak ada duit. Jadi ia perlu dibuat melalui perintah mahkamah untuk ia kekal dan boleh dikuatkuasakan. Dan isu seterusnya ialah penjagaan anak. Jadi perebutan hak penjagaan anak kekal sebagai isu utama apabila pembubaran perkahwinan. Dan isu terpenting ialah hak melawat atau visitation rights. Dan kami ingin highlight isu kes penculikan yang kami telah terima juga, dan hal ini berlaku apabila ibu bapa telah berpisah dan salah satu ibu atau bapa membawa anak ke luar negara atau ke negeri lain dan tidak menghormati hak ibu bapa yang lain tu. Jadi penculikan adalah hal yang salah di sisi undang-undang, tapi ada masalah kalau anak itu dibawa ke luar negeri sebab undang-undang international antarabangsa tidak kuat untuk melindungi dalam situasi sebegitu. Sebenarnya ada satu convention, Hague Convention, yang bertujuan untuk itu, di mana anak-anak itu diculik ke luar negeri, tapi Malaysia belum diakreditasikan dengan konvensyen tersebut. Jadi timbul persoalan berkenaan dengan kedudukan di bawah undang-undang antarabangsa dalam kes-kes begitu. Jadi kebanyakan rungutan daripada klien kami ada berkenaan dengan kuasa kerajaan yang kurang, yang tidak memadai untuk membawa balik anak tu. Isu seterusnya adalah isu anak-anak dan yang kami ketengahkan. Jadi isu anak tak sah taraf, di mana walaupun ayah tu hendak bertanggungjawab, tidak diberi hak ke atas anak-anak tersebut. Dan isu yang paling ketara ialah apabila umpamanya anak perempuan hendak diwalikan dan tidak boleh diwalikan oleh ayahnya walaupun ayahnya mahu mengambil tanggungjawab tersebut. Dan isu yang seterusnya ialah perkahwinan kanak-kanak. Perkahwinan kanak-kanak ini hanya dibenarkan di seluruh Malaysia kecuali di Selangor. Selangor mengadakan undang-undang menghadkan perkahwinan di umur 18 walaupun ada exception. Dan ini adalah satu isu yang serius sebab ia memberi efek kepada maslahah anak-anak itu tersebut. Dia terganggu dalam pelajarannya dan selalunya terjebak dalam kemiskinan. Dan hal-hal seterusnya kami membawa, kami ketengahkan, tapi ini bukanlah fokus bagi Telenisa, berkenaan dengan penderaan anak-anak dan juga kes-kes sumbang mahram yang kami melihat dengan lebih banyak, lebih kerap dalam surat khabar semua, dan ia perlu ditangani secara nasional sebab ia makin menular nampaknya. Dan last kali saya ingin bercakap tentang pengalaman klien Telenisa
klien Telenisa telah menzahirkan beberapa aspek sistem perundangan yang pada pendapat mereka menyebabkan kes-kes mahkamah mereka berpanjangan. Mereka kecewa kerana proses perundangan ni mengambil masa lama. Ada yang sampai 10 tahun. Kebanyakannya dalam 1 hingga 5 tahun, tapi ada yang sampai 10 tahun. Kebanyakannya antara 5 hingga 10 tahun. Jadi agak lama. Jadi mereka ada komplain-komplain juga mengenai peguam syari'i yang mahal, perkhidmatan yang tak profesional, datang lewat ke mahkamah atau tidak bersedia dengan kesnya. Prosedur mahkamah dikatakan rumit, kena pergi mahkamah tinggi untuk satu kes, kena pergi mahkamah rendah untuk lagi satu kes. Hakim berlainan, jadi pendapat mereka berlainan. Dan isu berkenaan dengan hakim sendiri yang menolak umpamanya menolak keterangan isteri kerana suami tidak hadir atau memanjangkan kes cerai sebab suami ingin menceraikan, atau hakim menolak persetujuan hak lawatan walaupun ibu bapa telah bersetuju dengan logistiknya dan sebagainya. Jadi inilah antara kes-kes yang kami lihat dalam Telenisa. Saya tidak akan memanjang lagi presentation ni untuk memberi masa untuk kedua speaker kami. Jadi kami akan postkan Telenisa ni statistik ni di website dan di social media, di Facebook dan juga Instagram dan sebagainya. Jadi kita silakan tuan-tuan dan puan-puan pergi melihat kepada posting ini untuk mendapatkan lebih informasi berkenaan statistik ini. Jadi beralih kita kepada speaker kami. Kami akan berbincang isu masyarakat dan isu peribadi atau persendirian dalam topik pembangunan dan pemerkasaan wanita. Dari political to personal, dan saya ingin tujukan soalan pertama kepada Puan Siti. Jadi boleh tak Puan Siti memberi pencerahan berkenaan hal-hal yang dihadapi oleh wanita pada masa PKP ni? Dari permulaan PKP sampailah ke hari ini. Dan apakah aktiviti-aktiviti kebajikan yang IWB telah sediakan untuk membantu keadaan wanita pada waktu sekarang? Terima kasih. Terima kasih Sharina atas informasi yang sangat padat tadi berkaitan dengan pelancaran buku Telenisa. Tahniah juga kepada SIS dan juga Telenisa sebab bagi saya ini adalah suatu usaha murni yang memang berterusan dan tetapi sangat diperlukan suatu time COVID-19 ini sebab mungkin ramai yang tidak tahu bahawa wanita adalah dari segi globalnya adalah 70% daripada petugas barisan hadapan ataupun frontliners. Dan frontliners bukan sahaja doktor ataupun jururawat tetapi semua yang bertugas dan masih lagi menjalankan tanggungjawab masing-masing walaupun kita semua berada di rumah dan saya ucapkan syabas dan lensa gender juga mungkin adalah sesuatu aspek yang tidak mendapat perhatian menyeluruh ya kerana bagi kita lihat isu COVID-19 ni cuma satu isu kesihatan tetapi sebenarnya ia adalah isu yang memerlukan kita melihat dari aspek gender kerana lelaki dan wanita ataupun dari segi kedua gender ni tidak mengalami isu MCO ataupun PKP dan juga COVID-19 ni dengan impak yang sama. Jadi apa yang IWB telah lakukan di peringkat awal di bulan Mac waktu kita mula MCO pada 18 Mac yang lalu, kita telah jalankan kajian untuk kita lebih memahami impak sosioekonomi kepada terhadap wanita daripada PKP dan juga COVID-19 dan kita dapat lihat berdasarkan dapatan bahawa memang wanita memang sangat terkesan dan wanita yang sebelum
ini seperti golongan ibu tunggal, wanita yang mempunyai anak kelainan upaya ataupun wanita itu sendiri mempunyai kelainan upaya, mereka lebih terkesan. Dan juga berdasarkan kita punya hasil dapatan kajian, contohnya isu-isu seperti masalah kesihatan wanita dan juga keperluan ibu mengandung, wanita yang sebelum ini memang sudah mengalami pendarahan emosi dan fizikal oleh suami, mungkin susah untuk mendapatkan nafkah waktu time sebelum COVID. Jadi bila time PKP ni, masalah tu menjadi lebih ketara dan sangat-sangat mendesak, sehingga kalau ada yang ingat waktu itu kita lihat ramai wanita yang tidak tahu bagaimana untuk keluar daripada rumah apabila didera secara berterusan, dan Talian Nisa adalah salah satu daripada hotline yang memang dikenali dan memang syukur dapat membantu banyak wanita yang memerlukan pada waktu ini. Dan Syahbaz, kita boleh lihat melalui data yang Sharina kongsikan sebentar tadi, memang ada peningkatan dan banyak juga isu-isu seperti perkahwinan bawah umur yang mungkin kita tidak kedengaran di media tetapi berlaku mungkin lebih banyak lagi waktu time PKP. Dan apa yang dari peringkat pembuatan dasar Institut Wanita Berdaya sebagai think tank Kerajaan Negeri Selangor, apa yang kita cuba lakukan, kita pastikan setiap keperluan yang berbeza ni berdasarkan gender kita sampaikan kepada barisan pembuat dasar di negeri untuk memastikan bantuan-bantuan yang kita buat dan kita design dapat sampai kepada bumi masyarakat, kepada wanita yang memang betul-betul memerlukan. Contohnya wajah-wajah kemiskinan yang berlaku selepas berlakunya PKP dan COVID-19 ni juga sudah berubah. Sebab sebelum ini kita lihat kalau wanita sudah ada rumah, ada kereta, walaupun ibu tunggal mungkin tak perlukan bantuan. Tetapi waktu PKP ni mengikut dapatan kita juga, mereka juga memerlukan kerana telah kehilangan pendapatan dan juga kehabisan simpanan. Dan ini juga berkait dengan kajian kita yang kita sedang berlangsung, yang kita jalankan setelah fasa pertama kajian impak sosioekonomi kepada wanita, di mana kita ingin melihat apa yang kita panggil changing faces of poverty ataupun perubahan wajah kemiskinan wanita di negeri Selangor. Dan kita akan kongsi dapatan ni, hasil kajian ni masih berlangsung dan hasil ni kita akan kongsi tidak lama lagi. Itu saja daripada saya. Ya, Puan Siti, kalau saya boleh teruskan soalan, apakah follow atau kesan yang Puan Siti jangkakan bagi kaum wanita kalau research tu ada findings yang baru, terutamanya golongan rentan, ramai yang dah hilang kerja, yang hilang pekerjaan atau suami hilang pekerjaan, dan pada estimate Puan Siti, apakah situasinya, how serious is the poverty within the women now? Kesan PKP ni memang sangat serius pada wanita, dan kajian kita yang kita jalankan dengan 442 responden wanita di negeri Selangor menunjukkan peratusan yang tinggi responden yang kehilangan sumber pendapatan disebabkan PKP ni, Sharina. Dan kajian awal kita menunjukkan 25% wanita mengalami kehilangan sebahagian daripada sumber pendapatan, dan mereka ini sama ada cuti tanpa gaji, premis perniagaan mereka ditutup, ditamatkan kontrak, dan juga dari segi aspek sudut isi rumah 43%, Sharina, dia wanita termasuk dia punya isi rumah, maksudnya sama ada suami ataupun wanita tu sendiri, 43% telah kehilangan sumber pendapatan. Jadi ini sangat tinggi, dan ini kita lihat di peringkat awal PKP, dan sebab kajian ini dijalankan di bulan Mac, di 2 minggu pertama. Jadi kita lihat di awal-awal lagi sudah ada yang kehilangan pendapatan 43%, dan jadi lebih-lebih lagi sekarang kita dah bulan 6, jadi data ni akan lebih meningkat lagi lah. Dan daripada data tersebut kita juga walaupun perkaitannya kecil, wanita dengan pendapatan isi rumah bulanan kategori M40 juga terkesan daripada pelaksanaan PKP ini,
di mana 7% daripada responden kita juga melaporkan mereka terpaksa menutup perniagaan, kehilangan pendapatan dan juga dan satu data yang kita selalu sebut adalah ada juga yang terpaksa meminjam alung sewaktu PKP dan ini juga kita cuba sebut walaupun bilangan dia kecil tapi dia juga kalau tak salah saya 5%, ini juga membimbangkan kerana ia akan memberi kesan kepada wanita dan juga keboleh pinjaman wang dari mereka pada waktu masa hadapan. Dan ibu tunggal merupakan golongan yang paling terjejas ya, Sarina. Kita lihat walaupun sampel ni 12% daripada semua responden kita, tapi daripada 12% kita lihat bahawa 42% daripada ibu tunggal tersebut telah kehilangan sumber pendapatan. So 40 dan kebanyakan daripada mereka juga adalah mempunyai pendapatan bulanan isi rumah di bawah garis indeks kemiskinan. Sekarang ini RM89 sebulan dan lebih separuh daripada ibu tunggal tidak mempunyai sesiapa pun yang boleh membantu mereka menjaga anak-anak mereka ataupun tanggungan yang lain. Contohnya ada ibu tunggal yang menjaga ibu bapa yang sakit ataupun anak kelainan upaya. Jadi mereka ini apa orang kata double burden, double whammy dan kebanyakan juga tidak mempunyai 75% juga daripada ibu tunggal tidak mempunyai simpanan yang cukup, cuma sebulan saja 4 minggu. Jadi sewaktu kita bercadang sewaktu kita selesai bulan kajian kita di bulan Mac itu kita panjangkan lagi kajian kerana kita lihat ada banyak keperluan dan mungkin ramai yang juga tidak tahu bahawa kemiskinan itu adalah mempunyai banyak dimensi. Dia bukan sahaja dalam aspek pendapatan Syarina, kemiskinan itu juga perlu kita lihat dalam aspek lain, contohnya pendidikan, akses kepada pendidikan berkualiti untuk anak-anak mereka. Dan ada satu elemen baru waktu PKP iaitu akses kepada digital teknologi, internet, wifi, smartphone, laptop. Jadi kita lihat juga melalui dapatan kita 53% daripada wanita di Selangor tidak mempunyai wifi di rumah. Jadi mereka mengharapkan, ramai yang mengharapkan penggunaan data percuma 1 GB daripada telco provider yang ada sekarang, tapi 1 GB itu tidak mencukupi. Jadi ada juga yang memberi komen di mana mereka tidak dapat menghadiri webinar latihan secara online kerana data mereka tidak mencukupi untuk memasang video di laptop atau di smartphone mereka. Itu yang ada smartphone. Kalau tak ada smartphone memang anak-anak mereka tidak dapat belajar melalui webinar ataupun Zoom. Jadi kesan dekat situ dan ada juga aspek lain, contohnya kita bercakap tentang penjarakan sosial, tapi kalau keluarga itu tinggal dalam satu rumah di mana mereka cuma ada satu bilik di tengah bandar, di tengah Kuala Lumpur ataupun di tengah bandar di Selangor, penjarakan sosial tu tidak boleh berlaku dan ada kita dapat lihat kes di mana yang tinggal di PPR walaupun sewaktu PKP anak-anak mereka terpaksa bermain di luar kerana rumah mereka ada 5-6 orang anak, ibu bapa dan memang tak ada ruang untuk mereka membuat penjarakan sosial yang cukup di rumah. Dan banyak lagi aspek-aspek lain seperti aspek contohnya kesihatan. Berapa ramai yang mampu untuk membayar wang minima untuk mendapatkan test COVID-19. Itu pun jadi satu isu sewaktu COVID-19 dan bila kita cakap tentang kesejahteraan, ramai yang berkata untuk sebab kita tiada vaksin dan mungkin kita akan terpaksa menunggu lama untuk ke arah vaksin, jadi kita perlu meningkatkan immunity. Tetapi bagi kebanyakan wanita dan juga keluarga-keluarga yang tidak mampu, bila kita cakap tentang immunity, nutrisi ini adalah sesuatu yang orang kata out of reach untuk mereka, sedangkan untuk makan 2 kali, 3 kali sehari itu pun menjadi isu waktu PKP ini. Jadi kita lihat masalah ni masalah yang multidimensi ni bukan sahaja berlaku waktu PKP, tetapi dia telah berlaku sebelum ini, tetapi dia menjadi suatu masalah yang lebih besar
dan lebih serius waktu PKP ni. Ya, mungkin sebab foundation dia dah tak berapa kuat, foundation dia dah lemah sebab polisi-polisi setakat ni dia tak ada fokus yang secara spesifik kepada pembangunan wanita-wanita golongan rentan ni. Saya ada soalan lagi kepada Puan Siti, tapi mungkin saya ubah sekejap kepada Cik Suraya waktu ni. Isu Cik Suraya ni pula isu berkenaan isu kewangan secara peribadi. Pada mulanya Cik Suraya mungkin memberi sedikit penerangan apakah mesej tentang pembangunan wanita dari segi kewangan. Kenapakah ia menjadi satu hal yang penting yang patut diberi perhatian oleh setiap wanita. Silakan Cik Suraya. Okay, boleh. Hai, apa khabar semua? Semasa saya dengar semua orang bercakap pasal statistik semua tu, saya rasa sedih sikit sebab statistik is statistik, tapi kita semua tahu that 1%, that one macam member keluarga ataupun macam daripada kawan mak ke ataupun adik keluarga sendiri ke yang dia tak ada masalah kewangan, yang dia tak dia cerai tanpa yang dia kena ulang balik pergi mahkamah. Saya rasa macam semua orang ada, orang mungkin dalam kita punya network dan dalam kita pun macam kita cakap kita tak nak jadi macam tu. Jadi dalam segi kewangan especially, dan sekarang ni saya nak cakap saya tak adalah macam seja kewangan ke apa, memang ada, cuma memang minat kewangan tu memang ada. Sebagai blogger, saya punya kerja ialah tulis pasal kewangan peribadi dan ini lagi penting sebab saya tak jual apa-apa barang kewangan. Tugas saya cuma ialah saya cerita ini bajet bulanan saya, ini cara saya buat expenses, ini cara saya beli groceries, ini cara saya contohnya masak. Dan semasa saya buat ni dah dalam 5 tahun dah, saya dapat banyak interaction dengan audience dan ada audience yang share saya, contohnya macam a few days ago macam seorang ni cakap mak saya kena cerai, tak ada nafkah, bawa anak pergi negara lain buat start new life, nasib baik mak dia soalan kental, ada duit simpanan, boleh build balik, macam boleh kerja balik, beli rumah balik, kasih anak makanan nutrition, tak pernah lapar. So bila dengar-dengar cerita macam ni rasa macam of course lah, nak kata penting ke tak penting tu of course penting, dan especially sebagai seorang perempuan sebab harta yang kita dapat, kewangan, duit yang kita dapat kebiasaannya kalau ikut data dan statistik kita spend pada keluarga kita sendiri, kita pakai untuk nutrition anak-anak, kita pakai untuk makanan, kita pakai untuk travel keluarga, untuk tambah silaturahim, kita pakai memang untuk keluarga sendiri. So kalau seorang saya sebagai seorang yang cakap pasal kewangan, cakap pasal bila kita cakap lebih pasal kewangan secara langsung dan juga tak langsung, kita kadang macam inspire orang untuk cakap pasal kewangan peribadi sendiri. So itu nombor satu. In terms of kalau bila dengar macam semua statistik dan data ni juga dan mungkin yang dengan kat luar tu macam macam banyaknya perempuan yang terjejas, sekarang ni banyaknya wanita yang terjejas. Saya cakap ya betul, and sangat-sangat penting ialah kita tak masuk dalam that mindset yang macam alamak susahnya hidup, alamak susah hidup. Kalau nak sedih, kasih sedih 5 minit, lepas tu terus cari solution. Terus cari macam mana nak cari duit lebih, macam mana nak cari tempat yang boleh cari income lebih untuk keluarga. Terus masuk problem solving mode. Jadi satu benda yang bila saya cakap dengan audience saya especially, ramai actually pakai social media sebagai tempat mereka bertin. Dan saya rasa macam saya juga sebagai orang blogger ialah selepas dia habis konten tu macam so lepas tu ada plan nak buat apa sekarang. So
Lepas tu mereka juga akan kind of bagi tahu dia punya plan of action. Okay, so sekarang ni saya akan buat A, B, C, D. So bila orang lain pula nampak apa plan orang lain buat untuk keluar daripada situasi kewangan yang tak berapa elok tu, orang tu tahu kalau saya ataupun kawan-kawan saya termasuk dalam keadaan kewangan yang tak berapa elok macam ni, ini yang saya boleh nasihatkan. Ya, tapi dan Suraya mungkin mungkin kita balik kepada isu tu yang Cik Suraya kata banyak orang takut kalau tak boleh macam ni, tak boleh macam tu dari segi kewangan. Apa masalah utama yang menyebabkan kaum wanita kebelakangan dalam hal kewangan? Bagi pihak Telinisa dan pihak Sister Sin Islam, kami menerima banyak feedback yang wanita tak ada basic account bank account pun tak ada, online account tak ada. Jadi ini jadi masalah di waktu PKP ni. Mungkin tak ada saving seperti Puan Siti kata tadi. Tak reti nak upskill. Kalau bisnes kecil-kecilan takut ataupun tak reti nak upskill bisnes tu, atau malu bila kerja dengan korporat atau ada majikan, malu nak minta naik gaji ataupun malu nak minta gaji yang sama dengan kolik lelaki walaupun kerja tu sama. Dan yang pentingnya pihak wanita juga tidak memberi nilai kewangan kepada kerja di rumah, sebab kita tahu pihak wanita memang kerja banyak, kerja beban di rumah diambil oleh pihak wanita. Jadi mereka kata mengajar anak, menjaga anak, memasak, mencuci, menjaga ibu bapa, menjaga besan, ini semua tak ada monetary value sebab ni dah memang kerja wanita. Dan mereka rela hati kata tak apalah suami akan jaga, tapi realitinya sama ada wanita tu berkahwin atau tidak, sama ada dia bekerja atau tidak, sama ada suami tu ada pendapatan dan memberi nafkah yang secukupnya atau tidak. Ia adalah amat penting untuk setiap wanita mementingkan ekonomi persendirian mereka. Sebab kalau kita kuat dengan dalam kewangan persendirian, maka ini akan membawa kepada pembangunan diri, self empowerment, dan ini adalah penting untuk menghadapi masalah kehidupan. Memang kita semua ada masalah sedikit sebanyak dalam hal-hal kehidupan ni. Jadi apa isu pada hakikatnya adakah ia isu tak cukup pengetahuan atau knowledge, atau tak ada access, atau tak ada confidence, atau just sikap rela diri? Apakah yang Cik Suraya berpendapat kenaan ini? Okay, saya akan jawab tu. Panjang soalan tu. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Perempuan ada banyak jenis. Kat dunia ada 7 bilion orang perempuan. So of course jawapan saya dia tak boleh nak maybe untuk setiap seorang tu. Tetapi kalau ikut data dan statistik, ikut data kan, lelaki tend to be overconfident dengan ability dia, and in fact sebab dia terlampau sangat overconfident dan society kita macam orang overconfident itu maksudnya mesti dia baca kerja. So dia rasa jadi sekarang ni kita nak beritahu dengan semua yang dengar, perempuan memang ada masalah underconfident. And cara saya tahu benda ni ialah sebab saya banyak masuk komuniti yang banyak bercakap pasal kewangan peribadi daripada wanita sendiri. So apa yang saya belajar ialah betul memang ada that underconfident punya isu, tetapi at the same time it's not dia ada macam bahagian negatif dia of course, tetapi yang negatif tu sebenarnya ialah kita punya kekuatan. So macam dunia ni diingatkan macam wanita ni macam underconfident, or macam macam kita punya
internal punya nurturing punya value. Maju cakap macam we are very nurturing kan, macam kita jaga keluarga kita. That's an amazing plus point. It's something that kita semua nak buat. Tetapi society rasa macam benda tu tak ada value. So apa yang kita boleh buat ialah bila terus masuk dalam this problem solving mode, kita masuk community yang lebih cakap pasal okay, ini cara untuk tukarkan you punya value, you punya own personal trait macam sebagai seorang perempuan untuk jadikannya sebagai business. So kita boleh pakai kita punya trait yang sebagai perempuan tu sebagai something yang boleh maintain pendapatan contohnya. Saya maybe nak tambah satu lagi benda. Sebagai dia ada correlation tau. Macam you cakap tadi, perempuan memang banyak buat kerja, not just kerja dekat office, also kerja dekat rumah. And for the most time, macam dia satu kebahagiaan untuk saya untuk jaga family, untuk jaga keluarga, untuk jaga mak ayah saya. Tak ada anak tapi untuk jaga, ia satu kebahagiaan. Tetapi satu benda yang wanita boleh buat ialah mencari benda-benda yang boleh memberikan masa untuk fokus dan mengurangkan beban-beban tersebut. So ada banyak komuniti yang dia kasih banyak sangat cadangan untuk cara mengurangkan masa membuat kerja rumah. Cara yang paling simple macam dia kreditkan macam berapa tahun lepas semasa yang industrial revolution tu, dia kreditkan ada mesin basuh di rumah dan juga alatan elektrik di rumah yang menyenangkan kerja perempuan di rumah supaya dia tak boleh nak masak, nak basuh baju selama berjam-jam supaya dia ada masa lebih untuk bekerja dan juga untuk menambah ilmu supaya dia lebih berjaya dalam kehidupan. So ada banyak sangat strategi dan semua orang pakai strategi yang berbeza. Untuk saya lebihkan kepada macam saya beli equipment yang boleh menyempatkan buat kerja rumah contohnya, dan juga saya buat benda-benda macam saya masuk community yang dia ajar saya cara untuk contohnya masak sekali seminggu supaya macam kita masak satu hari je seminggu, lepas tu the rest of the week tak payah nak masak dah ataupun just panaskan je. Itu pun satu strategi juga. So cara mencari masa tu ialah sesuatu yang cuma boleh dapat daripada komuniti yang macam contohnya daripada Talisa, daripada komuniti wanita berjaya yang kita boleh cari online. Cukup dengan tips macam mana nak belajar, kurangkan masa supaya kita boleh meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang penting. Sebab masa dah singkat dan saya nak cuba jawab soalan dari Muhammad Hafizuddin di FB Sisters in Islam yang bertanyakan kerana keganasan rumah tangga meningkat dalam tahun 2019 berbanding dengan 2018, jadi apakah jangkaan untuk 2020? Jadi I think Puan Siti pun boleh bersetuju jangkaan 2020 oleh sebab keadaan PKP ni akan melonjak yang teramat sangat. Ada statistik dari WHO dan semua hotline yang untuk keganasan rumah tangga, di mana statistik keganasan rumah tangga ni meningkat antara 100 hingga dalam 300 panggilan dan komplain. Report polis mungkin tak sebanyak sebab mungkin akses kepada balai polis semua masih menjadi masalah, tapi ini adalah panggilan bila seseorang wanita tu terdesak. Jadi mungkin Puan Siti, saya nak bertanya tentang lagi satu hal berkenaan isu polisi dan isu strategi. Pada pendapat saya dalam kerja di Telenisa dan di dalam pergerakan wanita, isu wanita rasanya tidak sangat diambil kira oleh badan berkuasa. Selain dari isu keganasan, umpama dalam PKP ini, selain dari isu keganasan,
kebanyakan masalah diambil secara general. Kemiskinan diambil secara general, tidak dilihat keadaan wanita. Tapi memang kami sedar bahawa kaum wanita berlainan problemnya sebab beban keluarga, beban anak-anak dan seterusnya. Perceraian menyebabkan kemiskinan atau ditinggalkan suami itu menyebabkan kemiskinan juga. Dan yang pentingnya akses kepada kewangan dan akses kepada pekerjaan juga adalah lebih susah kalau dibandingkan dengan lelaki. Jadi kebolehan wanita untuk memperbaiki keadaan sendiri, keadaan ekonomi sendiri, mungkin kalau nak rely diri sendiri adalah agak susah bagi setengah-setengah wanita di luar sana, dan oleh itu memerlukan fokus yang lebih serius oleh kerajaan dan authority lain. Dan IWB banyak bekerja dalam bidang ni. Apakah polisi yang diketengahkan bagi menangani keadaan yang pada hakikatnya ia tidak sama treatment untuk lelaki dan perempuan dalam banyak keadaan di luar sana. Terima kasih Sharina. Dan kita menyentuh tadi kemiskinan multidimensi dalam era COVID-19 di mana daripada kajian Institut Wanita Berdaya Selangor, kita melihat tahap garis kemiskinan terendah di Malaysia tidak mempamerkan golongan yang paling memerlukan dan sangat terkesan dengan COVID-19 ini. Data-data yang kita ada dengan Jabatan Statistik Perangkaan kebanyakannya menunjukkan data pra-COVID-19 dan kita punya sensus untuk 2020 pun belum memulai sensus, seminggu lagi mereka baru nak collect data. Jadi kita sebenarnya tidak ada data yang menyeluruh yang menunjukkan impak sebenar COVID-19, dan ingin saya tekankan lagi yang di mana kemiskinan multidimensi ini mencakupi pelbagai aspek deprivasi yang berbeza, yang sangat berbeza juga mengikut gender yang dialami oleh seseorang wanita maupun lelaki dalam kehidupan, dan dengan beberapa oleh COVID-19 ini. So perkara-perkara yang kita lihat adalah pendapatan, dan kebanyakan daripada kita cuma melihat aspek pendapatan sahaja. Ada juga pembuat polisi yang bila bercakap tentang kemiskinan dia cuma sebut berapa pendapatan sebulan, berapa dia bagi bantuan macam tu. Jadi kita cuma cover satu aspek. Dan sebenarnya dia pendapatan, pendidikan berkualiti, peluang pekerjaan, keadaan tempat tinggal, kesihatan dan kesejahteraan. Ada lagi satu tambahan disebabkan oleh COVID-19 di mana ia juga adalah aspek kepada akses digital. Dan definisi ni pun dah berubah di mana bila kita cakap tentang COVID-19, pendapatan kita juga melihat pada aspek simpanan tunai, akses kepada kredit. Dapatan kita menunjukkan cuma 25% wanita mempunyai akses kepada kredit. Jadi kalau mereka nak buat pinjaman contohnya. Jadi di Selangor kita ada Hijrah Selangor yang bertambah lebih aktif waktu COVID. Kita cari wanita yang kita boleh bagi pinjaman supaya kita bantu mereka bangkit kembali lepas mana yang terkesan dengan COVID ni. Jadi kita nak tingkatkan daripada 25% tu lebih lagi supaya wanita lebih yakin untuk meminjam. Masalah untuk wanita meminjam ni kebanyakan mereka tidak bekerja tetap. Jadi nak meminjam tu susah sebab dokumen yang diperlukan oleh bank tu mungkin mereka tak ada payslip, tak ada bank statement. Jadi bagaimana nak meminjam kan, tak ada rekod kredit. Kita cakap tentang pendidikan berkualiti untuk wanita dan anak-anak mereka ini memerlukan wifi yang stabil, peralatan pintar dan seterusnya, peluang pekerjaan. Bagi wanita yang kehilangan pekerjaan, kalau mereka tidak mempunyai akses pada internet, kita perlu bantu mereka supaya mereka dapat bila kembali hidup dan mendapat pekerjaan baru kadang segera. Dan kita juga bercakap tentang keadaan tempat tinggal, contohnya di Selangor ada juga cadangan untuk menambahkan bilangan rumah Selangor dan juga smart sewa untuk memastikan wanita yang terkesan dengan COVID-19 ataupun ibu tunggal dapat yang mana tidak mampu membayar sewa
dapat dibantu melalui skim smart sewa ni. Dan kita, seperti yang ramai tahu, bayaran sewa ni walaupun 400-500 sebulan, tapi kalau pendapatan wanita tersebut adalah contohnya 2,000 sebulan, jadi 500 sebulan tu amount yang sangat tinggi. Dan skim smart sewa di Selangor contohnya sewa yang dikenakan cuma RM250 maksima, jadi itu sangat membantu. Jadi dari segi polisi kita melihat cadangan yang kita boleh buat adalah mungkin lebihkan smart sewa, skim smart sewa, ataupun pastikan smart sewa ni mempunyai lesa janda di mana wanita yang terkesan diberi prioriti untuk mendapatkan rumah waktu COVID ini. Dari aspek kesihatan dan kesejahteraan, kita juga melihat seperti bantuan yang dihantar di Selangor. Kita ada kasih Ibu Smart Selangor di mana ibu tunggal yang memerlukan ni mereka mendapat kad yang di mana mereka boleh guna RM200 sebulan untuk memberi makanan, dan kita harap mereka gunakannya untuk memberi makanan lebih bernutrisi untuk anak-anak mereka. Jadi bantuan tunai contohnya lebih efektif daripada bantuan yang kita bagi beras. Tu memang dia perlu, tapi bila kita bagi tunai mungkin ibu tu sendiri boleh memilih, okay, saya nak pilih susu brand A instead of brand B sebab anak saya lebih sesuai dengan susu ini. Jadi bila kita lihat tentang impact sosial ekonomi terhadap wanita tu, kita juga cuba memberi mereka apa kita panggil dignity dan juga self respect, dan di mana mereka dapat memilih untuk apa yang lebih perlu untuk keluarga tersebut dan anak-anak mereka. Jadi dari segi aspek polisi, 7 perkara yang saya sebut ni adalah perkara aspek multidimensi yang kita akan masukkan di dalam kajian dan juga cadangan polisi kita kepada kerajaan. Dan isu ini bukan sahaja relevan kepada kerajaan negeri tetapi juga kepada Malaysia secara umumnya, kerana isu ini adalah isu umum yang mempunyai kesan kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih Puan Siti, dan berkaitan dengan isu ni juga adalah the role of women, peranan wanita dalam leadership, dalam kepimpinan. Kerana sekiranya wanita ada dalam peranan kepimpinan, maka ia akan membawakan isu-isu wanita ke sama ada peringkat komuniti atau peringkat negara. Jadi soalan saya yang terakhir adalah dalam aspek ini, saya ingin tanya kepada Puan Siti kerana IWEB juga bekerja dalam aspek ini, tapi juga Cik Suraya kalau ada apa-apa pendapat dari segi blog yang Cik Suraya ada membuat diskusi tentang hal-hal sebegini. Jadi dalam tahun 2019 ada satu website namanya globaleconomy.com, dan ia adalah satu badan yang menganggarkan statistik sedunia, statistik ekonomi sedunia, dan ia mengatakan partisipasi wanita dalam kerajaan adalah sebanyak 14%, dan ini adalah amat rendah kalau kita tengok target kita di 30% di kabinet, di parlimen dan seterusnya, dan juga di bidang korporat. Dan website tersebut juga mengatakan yang global ranking kami terletak di nombor 142 antara 188 negara di dunia. Jadi ya, pada nampak kita amat rendah dari segi kepimpinan wanita, dan mungkin ini adalah satu sebab yang penting, yang paling utama kenapa pembangunan wanita tidak secepat yang diingini. Sebab wanita sekarang ada pelajaran, ada kesihatan, akses kepada perubatan secara amnya. Memang ada masalah di luar sana, tapi secara amnya standard di Malaysia agak baik dalam hal-hal
sebegini. Tapi dalam isu leadership ni mungkin adalah satu isu yang perlu diketengahkan dengan lebih suaranya mesti lebih kuat dalam hal ini. Kami mendapat hal ini dalam sistem perundangan syariah juga. Ini juga didiskusikan dalam buku statistik kami kerana sekiranya pihak hakim atau pegawai-pegawai mahkamah tidak memahami experience dan realiti kehidupan wanita, jadi cara proses tu dan kesenangan yang diberi dia tidak spesifik kepada wanita, dan pada hakikatnya dalam lebih dari setengah daripada orang yang pergi mahkamah syariah adalah wanita. Jadi apakah langkah yang IWB ada dalam hal ini, dan kalau Puan Siti tahu apa global best practice yang Puan Siti rasa negara kita patut ikut dan amati bagi memajukan wanita di Malaysia kini? Anywhere, everywhere, not in Malaysia and all over the world. Unfortunately, even dekat peringkat global pun Perdana Menteri Wanita cuma ada 7% daripada populasi pemimpin peringkat tertinggi dunia, dan apa yang kita lihat walaupun mereka ini cuma 7% daripada statistik, pemimpin-pemimpin seperti Jacinda Ardern daripada New Zealand, Sanna Marin daripada Finland, Angela Merkel daripada Jerman, mereka ni sangat menyerlah. Dalam tempoh PKP ni banyak artikel-artikel yang ditulis yang paling popular oleh The Atlantic yang menyatakan bahawa mereka ini adalah pemimpin yang sangat berjaya dalam menangani COVID-19. Tapi kita lihat New Zealand contohnya, langkah-langkah yang mereka ambil sangat dipuji oleh di mata dunia, di mana contohnya Angela Merkel awal-awal lagi memastikan travel ban telah dijalankan segera. Jacinda Ardern contohnya di peringkat bulan yang pertama beliau mengumumkan internet dan wifi bantuan dan juga wifi percuma kepada pelajar-pelajar yang duduk di kawasan jauh daripada bandar, dan aspek pendidikan diberi penekanan yang serius, dan kita lihat pendekatan ini sangat berbeza dengan negara lain. Beliau juga telah menunjukkan bahawa antara sifat-sifat kepimpinan wanita yang mungkin ada yang menganggapnya sebagai satu kelemahan, contohnya empathy, memimpin dengan empathy, memimpin dengan compassion, dan juga collaborative dan participatory leadership ni yang mungkin ada yang kurang biasa dengan cara begini. Tapi waktu COVID ni kita lihat wanita yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan beginilah yang sangat menyerlah. Itu satu. Dan dari segi aspek polisi, bagaimana kita boleh meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang politik contohnya, kita perlu mempunyai kuota, dan setakat ini kuota 30% wanita di parlimen dan juga di wanita di dalam peringkat pembuatan keputusan dan pembuatan dasar di peringkat negeri. Kita tidak ada lagi yang dapat mencapai 30%. Paling dekat adalah Selangor. At one point kita 25% daripada kerusi adun dan juga adalah wanita, tetapi apa yang kita perlu 30% sebenarnya sangat minima. Di negeri-negeri maju kebanyakannya hampir 50%. Dan ini mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat. Sebab kenapa? Wanita ni perlu berada di decision making table bukan kerana kuasa tersebut. Not for the sake of for power, tapi kita kena pastikan keperluan wanita itu disuarakan oleh wanita itu sendiri. Jadi kita bayangkan bila wanita keperluan wanita itu disuarakan sebagai third party oleh lelaki. Jadi dari segi wanita itu sendiri, kita tak yakin bahawa keperluan kita itu dapat disampaikan secara tuntas dan menyeluruh. Jadi sebab itu sangat penting wanita itu sendiri harus ke depan dan mempunyai keinginan untuk berani memimpin, dan juga sistem
dan yang sedia ada perlu memberi ruang yang luas dan membudayakan wanita sebagai pemimpin. Jadi itu adalah antara usaha kita, dan di peringkat Akak Umbi juga apa yang kita jalankan dengan usaha sama rapat dengan Kerajaan Negeri Selangor adalah projek pengarus pendanaan janda, di mana kita pastikan di semua jabatan di kerajaan negeri latihan yang menyeluruh diberi untuk memastikan semua petugas kerajaan adalah sensitif janda, dan golongan yang memastikan golongan terlibat mendapat manfaat sepenuhnya. Jadi bila cakap janda tu dia lelaki dan wanita lah, dan saya pun tertarik bila saya baca kajian Tali Nisa yang menunjukkan lelaki juga adalah 9% daripada mereka mendapat manfaat daripada talian hotline Tali Nisa. Jadi memang syabas sekali lagi lah, aspek gender tu memang mendapat perhatian juga oleh Tali Nisa. Ya, memang kami terbuka kepada semua kaum lelaki dan perempuan Muslim, dan juga kami ada orang yang bukan Muslim yang membuat pertanyaan kerana mereka ada bersangkut paut dengan sama ada keluarga atau kawan yang agama Islam. Jadi Cik Seraya, do you have anything to add ataupun kita boleh move to some questions? Mungkin ada satu saja, bahagian macam kalau apa yang di informasi yang diketengahkan sebelum ni, banyak bahagian makro yang secara besarnya, betul tak, macam kemampuan wanita memang di dunia memang so, saya rasa komen saya lebih kepada macam saya sebagai seorang pendengar dan saya sebagai macam media sikit. Tugas saya ambil sebagai tugas saya untuk melebihkan, mengetengahkan, menyokong leadership kepimpinan daripada wanita lain dan ketengahkan pendapat mereka sebaik mungkin yang saya boleh di platform yang saya ada. Dan itu adalah apa yang saya dapat daripada diskusi ini. Ya, terima kasih Cik Seraya. Saya nak bacakan satu komen, atau saya tak tentu dia komen ke dia soalan, dia ada sedikit of both, dari Facebook Telenisa. Dia katakan dia ada campur bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Sewa is just one part of the expenses that are necessary for many entrepreneurs and small biz owners, not just women alone. There are available options to keep businesses going when we are talking about pendapatan. However, there is a big chunk that not actually qualified for financing because of the lack of basic biz foundation. Maknanya mengatakan salah satu masalah bagi wanita mungkin is the basic information about setting up a business. Umpamanya SSM or even sheer understanding of things like score credit, credit score bagi pihak yang memberi loans dan sebagainya. Jadi dia membuat suggestion tentang education workshops. Then we will also need to provide sufficient how biz works workshops juga, bagaimana nak buat business. Dan kaitan dengan ni, salah satu hal yang kami sering mendengar juga ialah bahawa wanita sekarang dia kena ubah cara buat business, dan memang digitalization dah menjadi sangat penting oleh kerana COVID ni dan oleh kerana penjarakan sosial. Puan Siti atau Cik Seraya ada apa-apa komen nak buat tentang statement ni? Puan Siti? Okey, dari segi pengetahuan tentang bagaimana untuk memulakan perniagaan, saya setuju memang kita di dalam IW kita telah menjalankan satu siri latihan, kita panggil siri Usaha Nita Selangor, di mana kita beri latihan dan Cik Seraya juga adalah salah seorang daripada trainer kami yang mendidik wanita di Selangor berkaitan tentang
kewangan dan keperluan untuk contohnya apa maksud memahami apa maksud credit score, bagaimana nak ada credit score yang baik. Memang saya setuju perlu ada siri latihan. Memang ada latihan yang sudah berlangsung, contohnya saya tahu Hijrah ada banyak program seperti Zero to Hero yang ada juga di mentoring coaching session dengan usahawan wanita, tapi apa yang kita boleh lakukan, kita lebihkan lagi sebab keperluan waktu COVID ni meningkat mendadak, di mana wanita yang sebelum ini perniagaan mereka stabil, okey, tiada masalah, tapi lepas COVID ni mereka nak kena susun balik kewangan. Jadi bagi mereka yang punya keperluan tersebut, kita boleh juga boleh join latihan kami di Seri Usaha Wanita Selangor dan juga latihan yang dianjurkan oleh Hijrah. Dan sebagai satu cadangan polisi, kita juga ada mencadangkan contohnya one stop center untuk wanita mendapat bimbingan yang diperlukan seperti yang diceritakan oleh penonton tadi. Over to Puan Suraya. Ya, Cik Suraya, silakan. Saya ada satu je komen. Macam semua solution untuk masalah business dah ada online. Ini saya tak cakap masalah tu wanita. Dia dah hang. Ya, dan saya setuju apa yang Cik Suraya sebut tadi untuk digitalize semuanya. So sekarang ni masalahnya ialah untuk memberikan supaya wanita untuk dapatkan masa supaya mereka saya rasa Cik Suraya ni dah boleh ruang bisnes yang saya masuk. Saya tak berapa clear, minta maaf. Tetapi yang saya cuba cakapkan ialah masa untuk fokus pada bisnes tu. Masa ialah bukan bukan masa sambil buat kerja sambil buat anak panggil ataupun suami panggil untuk buat kerja. Itu saya rasa paling. Minta maaf saya tak berapa clear, mungkin boleh buat lagi tak berapa clear. Ya, Puan Siti, saya nak satu clarification saja. Jadi di IWB ni ia beroperasi di Selangor sahaja, betul ya? Betul, ya. Mandat kita dalam di negeri Selangor. Ya, jadi semua aktiviti pun hanya untuk negeri Selangor pada waktu ini. Jadi negeri-negeri lain perlu juga mengadakan kita juga ada menerima peserta yang datang daripada Pahang, Kelantan, Terengganu di dalam sesi-sesi workshop kita sebelum ini, dan kita tidak menolak penyertaan tersebut, dan kita tahu bila kita buat webinar online, kita juga dapat penyertaan daripada seluruh Malaysia dan kita alu-alukan itulah. Tapi dari segi mandat dan juga dari segi pendanaan, kita daripada Kerajaan Negeri Selangor. Memang usaha Kerajaan Negeri yang telah bermula sekian lama. Ya, sebab mungkin isu kemiskinan ni mungkin lebih ketara di setengah-setengah negeri lain di Malaysia, termasuk juga Sabah dan Sarawak, terutamanya kawasan pedalaman dan segalanya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kami dah lebih masa dalam 15 minit sekarang. Jadi kami terpaksa mengakhiri diskusi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada narasumber kami pada hari ini, Puan Siti dan juga Cik Suraya, dan teruskan kerja yang amat penting ni, dan terima kasih kepada penonton kami. Telenisa, seperti saya katakan, kami mengadakan webinar ni tiap-tiap minggu. Jadi kami akan kembali balik minggu depan pada hari yang sama. Tapi waktunya mungkin berubah sebab sekarang semua dah mula bekerja dan seterusnya, mungkin waktu ni masih sibuk. Jadi kami akan membuat poster dan membuat promosi tentang waktu yang baru. Jadi terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan. Sama-sama. Stay safe. Terima kasih. Thank you. Thank you.